Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 20 Disember 2006, seorang pelajar Malaysia telah ditahan di lapangan terbang Narita, Tokyo kerana menyembunyikan bahan terlarang di dalam bagasinya. Berita tersebut bukan sahaja menggemparkan negara Jepun, malah di Malaysia juga. Apatah lagi, pelaku yang ditangkap merupakan seorang wanita muda yang baru sahaja menamatkan pengajian di sebuah kolej swasta dan merancang untuk menyambung pelajarannya di luar negara. Ditahan di luar negara bukan sahaja menakutkan, malah menjadi satu mimpi ngeri. Faktor bahasa dan budaya luar yang tidak dapat difahami oleh masyarakat di sana menjadi penghalang kepada rakyat asing yang ditahan di negara itu untuk membela diri sendiri. Rata-rata yang mengetahui berita penangkapan itu ingin mengetahui cerita sebenar yang telah berlaku. Bagaimana mangsa boleh terjebak dalam tragedi ini? Apakah sebenarnya yang telah terjadi? Ini adalah kisahnya. Berita penangkapan tersebut serta-merta menjadi tajuk sensasi di media masa. Lalu, pelbagai versi cerita telah dikeluarkan mengenainya, termasuk mangsa telah diperdaya oleh kekasihnya untuk membawa Syabu ke Jepun. Mangsa Raja Munirah Raja Iskandar berusia 22 tahun ketika kejadian meringkuk dalam penjara di Jepun menafikan yang dia mempunyai hubungan cinta dengan pemuda Iran yang memperdayakannya untuk menyeluduk bahan itu. Menurut Raja Munirah, dia diperkenalkan kepada Milad, iaitu seorang lelaki berasal dari Iran oleh seorang rakan perempuannya di sebuah kolej di ibu kota kira-kira setahun sebelum kejadian pada tahun 2005. Ketika perkenalan itu, dia baru menamatkan pengajian ijazah komunikasi massa di kolej swasta itu dan bekerja sebagai peragawati sambilan, manakala Milad menuntut di sebuah kolej swasta di Cyberjaya. Selepas mengenalinya selama setahun, lelaki itu menawarkan kerja sebagai pegawai perhubungan awam PRO yang sesuai dengan kelulusan Raja Munirah di syarikat Milad yang kononnya berpengkalan di Jepun dengan gaji kira-kira RM9,000 iaitu $2,500 sebulan. Raja Munirah bagaimanapun dikehendaki ke Tokyo untuk menghadiri temuduga terlebih dahulu. Milad tidak pula menemaninya ke Jepun. Setelah berbincang dengan ahli keluarganya dengan rasa berat hati, ibu bapa Raja Munirah bersetuju untuk membenarkan anak gadis mereka itu untuk menghadiri temuduga di Jepun. Memandangkan anaknya telah memperkenalkan Milad sebelum itu dan dia juga ada datang ke rumah mereka beberapa kali, dan tanggapan mereka apabila melihat Milad ialah dia kelihatan seorang yang baik. Jadi hilanglah sedikit kegusaran di hati mereka bagi melepaskan anak sulung dari 5 beradik itu untuk pergi ke negara asing, dan lagi pula tujuannya adalah untuk mendapatkan kerja bagi membantu keluarganya yang sedang susah ketika itu. Sehari sebelum Raja Munirah ke Jepun, dikatakan untuk menghadiri temuduga kerja, Milad datang ke rumah dan menyuruh Raja Munirah yang pada awalnya membawa beg besar untuk ditukar kepada beg yang lebih kecil, dan Milad bersetuju meminjamkan begnya pada masa itu. Raja Munirah telah meminta Milad untuk menyerahkan beg tersebut pada hari itu juga kerana dia tidak suka tergesa-gesa untuk bersiap sedia di akhir waktu. Namun Milad hanya membalas akan memberikan beg itu pada esok hari, iaitu hari sepatutnya Raja Munirah berlepas ke Jepun. Tidak mengesyaki sesuatu yang pelik, Raja Munirah hanya bersetuju sahaja. Beg tersebut yang bertujuan untuk diisi dengan baju sejuk telah diserahkan kepadanya di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA sejurus sebelum berlepas ke Tokyo. Tiada masalah dengan bagasinya apabila berlepas dari KLIA, dan masalahnya bermula apabila dia tiba di lapangan terbang Narita, Tokyo. Dalam pemeriksaan kastam terdapat masalah dengan beg yang berisi baju sejuknya itu. Oleh kerana dia kesuntukan waktu kerana memikirkan rakan Milad sedang menunggunya di luar, Raja Munirah secara sukarela meminta kastam Jepun mengimbas begnya untuk mempercepatkan pemeriksaan. Bagaimanapun, didapati Syabu seberat 690.80 gram tersembunyi dalam ruang antara lapisan dinding dalam dan kulit beg itu. Ketika itu Raja Munirah masih tidak mempercayainya, namun apabila ditunjukkan bukti itu, darah mula menerpa ke mukanya. Dia sedar yang ketika itu dia di dalam masalah yang besar. Sebaik sahaja ditahan, Raja Munirah cuba menghubungi telefon bimbit Milad tetapi gagal. Dia kemudian menghubungi keluarganya memaklumkan kejadian tersebut. Dia mendakwa telah diperdaya oleh Milad untuk membawa beg melepasi pusat pemeriksaan kastam tanpa mengetahui kandungannya.
Keluarga Raja Munirah telah membuat laporan kepada pihak polis dan siasatan polis mendapati Yang Milad, pemuda Iran yang meminta Raja Munirah membawa beg itu ke Jepun, dikatakan sudah meninggalkan Malaysia dan dipercayai berada di Indonesia selepas kejadian itu. Raja Munirah yang dibawa ke penjara akan dibicarakan atas kesalahan menyeludup bahan terlarang. Peguam Jepun yang disediakan oleh kerajaan negara itu menasihatkan Raja Munirah supaya mengaku salah bagi mendapatkan hukuman ringan, iaitu penjara 6 bulan sahaja. Kes perbicaraan Raja Munirah mendapat liputan yang meluas di Jepun. Munirah ditahan di pusat tahanan Kosuge, Tokyo untuk menghadapi perbicaraan kesnya. Bagaimanapun, apabila dia membuat pengakuan bersalah, mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 7 tahun dan 6 bulan serta didenda 1.5 juta yen, iaitu RM46,800 Malaysia atau penjara 250 hari jika gagal membayar denda itu oleh Mahkamah Tinggi Jepun. Kes kemudian telah dibawa ke Mahkamah Rayuan di mana rayuan Raja Munirah telah ditolak oleh mahkamah dan menegaskan bahawa mahkamah telah mengurangkan hukuman penjara ke atas Raja Munirah sebanyak 100 hari. Ini bermakna hukuman yang bakal menanti Raja Munirah ialah 7 tahun 3 bulan. Rayuan kepada Mahkamah Agung telah dibuat sebagai usaha terakhir Raja Munirah untuk merayu akan sabitan dan hukuman yang diterimanya. Raja Munirah masih mempunyai peluang kerana Mahkamah Agung biasanya membuat penelitian yang lebih mendalam terhadap prosedur dan isu undang-undang yang mana mengambil kira bukti-bukti lama dan baru. Pelbagai usaha kemudian dilakukan oleh keluarga Raja Munirah termasuk melantik seorang jurubahasa Jepun yang lama bermaustatin di Malaysia bagi memudahkan pemahaman situasi dan budaya kita ketika dalam perbicaraan. Namun Raja Munirah gagal dalam cubaan terakhirnya untuk membatalkan sabitan dan hukuman penjara bagi kesalahan yang dilakukannya. Keputusan itu dibuat Mahkamah Agung Jepun pada 20 Mei 2008 selepas mendapati hujah yang dikemukakan oleh peguam bela Raja Munirah hanya berdasarkan dakwaan tidak mematuhi prosedur undang-undang yang bukan alasan kukuh membenarkan permohonan Raja Munirah mengemukakan rayuan ke Mahkamah Agung. Bagaimanapun, dia diberikan pengurangan hari dan dengan itu hanya perlu menjalani hukuman penjara 6 tahun 9 bulan. Ketika di dalam penjara dan ditemu ramah oleh wartawan, Raja Munirah telah berpesan kepada gadis-gadis di tanah air supaya jangan mudah mempercayai tawaran lumayan daripada seseorang tanpa sebab yang munasabah. Ingatlah, bukan mudah orang mahu memberi tawaran lumayan. Fikirkanlah masak-masak mesti ada muslihat. Jangan ikut hati, gunakan akal. Pesanan yang baik bagi mangsa yang pernah terjerat. Ketika ini, Raja Munirah sudah lama keluar dari penjara Jepun dan mungkin sekarang dia sudah berjaya di dalam kehidupannya bersama pengalaman mahalnya itu. Kita doakan akan kesejahteraan buat Raja Munirah dan semoga kes ini dijadikan sebagai iktibar agar tiada lagi mangsa yang akan melalui pengalaman seperti ini. Sekian.